Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 22, baris yang ke-10 daripada atas. Surat 22 maka 10 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati aw tarkihi jaizan fi haqqihi ta'ala. Wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati aw tarkihi jaizan fi haqqihi ta'ala فلأنه لو وجب عليه تعالى شيء منها عقلا فلأنه لو وجب عليه تعالى شيء منها عقلا أو استحال عقلا لانقلب الممكن واجبا أو مستحيلا لانقلب الممكن جائز واجبا أو مستحيلا وذلك لا يقل. Terjemahan dia, dan adapun dalil. Burhan tu dalil keadaannya, keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sekalian mungkin atau meninggal akan dia akan sekalian mungkin, atau tu atau pada kata menjadikan sekalian mungkin, atau yakni keadaan Allah meninggal akan dia akan menjadi akan sekalian mungkin. Harus zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tu jadi khabar bagi kaun, jaizan khabar bagi kaun, khabar bagi keadaannya. Keadaan menjadikan sekiranya mungkin atau meninggalkan itu harus bagi zat Allah Ta'ala. Keadaan Allah Ta'ala menjadikan sekiranya mungkin atau meninggalkan dia itu harus bagi zat Allah Ta'ala. Jawab pada adapun, maka kerana bahawasanya jikalau wajib atasnya, atas Allah Ta'ala, sesuatu daripada menjadikan mungkin atau meninggalkan mungkin. Wajib ini pada akal, atau mustahil atasnya atas Allah, sesuatu daripada menjadikan mungkin atau meninggal akan dia. Mustahil pada akal, jawab jikalau nescaya bertukar mungkin itu wajib atau mustahil, dan yang demikian bertukar mungkin itu wajib atau mustahil,
tiada menerima akan dia oleh akal. Dan ada pun dalil keadaannya keadaan Allah Ta'ala menjadikan sekiranya mungkin atau meninggal akan itu harus bagi zat Allah Ta'ala, maka kerana bahawa sejikalau, ini dalil akal. Jadi harus pada akal Allah menjadikan sekian mungkin atau meninggal akan dia dengan bahawa Allah menjadikan akal boleh terima, Allah tidak menjadikan akal boleh terima. Ini dalil kepada sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dalilnya selesailah. Dalilnya selesai. Nak masuk pula kepada dalil sifat yang terakhirlah, sifat yang harus pada akal bagi Allah Ta'ala. Sifat yang terakhir yang berkait, yang bertakluk dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dalam kitab, dalam matan Ummul Barahin ni diakhiri dengan dalil sama, basar dan kalam. Diakhiri dengan sifat dalil bagi sifat sama, basar, kalam. Mana dalil bagi kaunuhu? Kaunuhu sifat maknawiyah yang 7. Dia tidak didatangkan sebab dalil kaunuhu ni, dalil contohnya dalil kaunuhu qadiran ialah dalil sifat qudrah. Dalil kaunuhu muridan ialah dalil sifat iradah. Jadi ditinggalkan, tidak dinyatakan dalil bagi sifat maknawiyah yang 7, kaunuhu qadiran sampai kaun mutakalliman. Sebab terdahulu dalil wajib pada akal Allah bersifat dengan sama, basar dan kalam. Lepas tu terus pergi kepada dalil sifat yang harus pada akal bagi Allah Ta'ala. Jadi sifat yang wajib pada akal 20. Baru sampai sifat kalam yang ke-13. Jadi kaunuhu tidak didatangkan. Sebab apa? Sebab dalil kaunuhu tu dalil bagi sifat ma'ani yang 7. Jadi hak ni perlu pergi kepada dalil bagi sifat yang terakhir yang berkait dengan zat Allah Ta'ala, iaitu sifat yang harus pada akal. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Selesai dalil sifat yang harus bagi Allah ni, ke bawah tu, bawah, wa ammar rusulu alaihimus salatu wassalam fayajibu fi haqqihim as-sidqu wal amanatu wa tablighu ma umiru bitablighi. Bawah tu pindah kepada sifat rasul pula. Jadi sifat harus, sifat yang terakhir yang berkait dengan zat Allah Ta'ala, ni bicara dalil. Dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil keadaannya keadaan Allah menjadikan sekali mungkin atau meninggal akan dia, itu harus bagi zat Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Maka kerana bahawa jikalau atau dalil akli, harus pada akal Allah mengadakan sekian mungkin. Mungkin ni perkara yang harus ada, harus tiada. Mungkin ni perkara yang harus ada, harus tiada, itu mungkin. Perkara yang harus ada, perkara harus tiada, itu mumkinun. Dia mumkinun, jaizun, satu makna. Mumkinun, jaizun, satu makna. Mana apa ni? Terima ada, terima tiada, itu mumkinun. Terima ada dan terima tiada. Jaizun satu maknalah dengan mumkinun. Jadi Allah mengadakan mumkinun,
Sebab mengada meniada Allah Ta'ala ni tak pergilah kepada perkara yang wajib pada akal dan perkara mustahil pada akal. Perkara yang wajib pada akal, perkara mustahil pada akal, itu tidak berkait dengan Allah mengada ataupun Allah meniada. Sebab kudrah dan iradah mengada dan menentukan akan sekalian mungkin. Allah mengada menentukan akan sekalian mungkin. Jadi perkara yang wajib pada akal, perkara mustahil pada akal, hak tu tak masuk di bawah perbuatan Allah mengada, perbuatan Allah meniada. Tak masuk di bawah perbuatan Allah mengada tiap-tiap mungkin, meniadakan tiap-tiap mungkin. Jadi mengada meniada ni hanya pada perkara mungkin, tak masuk perkara yang wajib dan tak masuk perkara yang mustahil. Yang wajib ni zat dan sifat Allah lah, tu yang wajib. Yang wajib pada akal zat Allah dan sifat kesempurnaan bagi Allah. Yang mustahil pada akal umpama sekutu bagi Allah, Tuhan yang kedua, itu mustahil pada akal. Itu pun tidak berkait dengan Allah mengada, Allah meniada. Dah sekutu bagi Allah, Tuhan yang kedua, Allah meniadakan. Sekutu bagi Allah, Tuhan yang kedua, memang tiada, tak ada. Kemudian Allah mentiadakan, mentadakkan barang yang tiada. Tu tahsilul hasil dipanggil. Tambah tahsilul hasil, mentiadakan barang yang tiada. Itu sia-sia, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak wajib, hak mustahil tidak berkait dengan Allah mengada ataupun Allah meniada. Mengada meniada ni akan perkara yang mungkin. Ialah selain daripada yang wajib, zat dan sifat Allah, selain daripada yang mustahil, mungkin lah. Nak berlaku di kita ni mungkin lah ni. Ada hak berlaku di kita ni mungkinun. Ada kita, akal boleh terima. Tak ada kita, akal boleh terima. Mungkinun berlaku lah. Gerak diam kita mungkinun. Bangun duduk kita mungkinun. Allah menjadikan kita gerak, akal boleh terima. Allah menjadikan kita diam, akal boleh terima. Allah menjadikan kita nampak, nampak tu pun mungkinun, akal boleh terima. Tiba-tiba Allah menjadikan mata tak nampak hari tu, akal boleh terima. Ada ni. Allah menjadikan kita nampak, nampak tu mungkinun. Allah menjadikan tak nampak pun mungkinun. Tapi pelik jadinya. Hak nampak semua Allah buat, tiba-tiba pagi tu tak nampak. Peliklah tu. Tu mustahil pada adah. Tak pernah berlaku gitu. Ni nyakit pelik dah ni, bangun-bangun pagi tak nampak. Ada orang dia nyakit saraf. Bangun pagi hilang penglihatan. Di saraf ni biasanya sedikit dia punya mata dia tu kurang jelas. Ada yang bangun pagi tak nampak ke tak nampak mungkinun. Harus Allah menjadikan, harus Allah meniadakan. Itu mungkinun dia panggil. Allah menjadikan kita kenyang, mungkinun. Allah menjadikan kita lapar, mungkinun. Allah menjadikan kita bertenaga kita tu mungkinun lah. Allah menjadikan kita lesu macam nak lumpuh, mungkinun. Ini hak berlaku ni mungkinun berlaku ni. Mungkinun ni lah Allah yang menjadikan dan Allah yang tidak menjadikan. Jadi harus pada akal. Harus pada akal. Ini bicara hak akal zati lah ni, hak asal. Tapi kalau tilik pandang kepada qada azali, tak ada haru-haru dah lah. Tak ada ni.
Kalau nak tilik pada qada azali, tak ada haru-haru dah. Allah mengqadakkan pada azal, kita gerak diam, kita bangun duduk. Maka pas sampai saat tu, wajib Allah menjadikan kita gerak diam, bangun duduk. Wajib akal aridi tu dia panggil, atau wajib dia panggil wajib syarak. Nanti bawa tu dia akan cerita juga tu. Dia akan cerita juga tu. Ada ni. Jadi hak ni haru-haru ni tilih hak asal. Ni kena tu sikit lah. Sebab haru-haru ni tak ada dah kalau kira. Dah Allah telah menentukan pada azal kan. Kita boleh napok ke, tak napok ke, kenyang ke, lapar ke, Allah telah menentukan pada azal. Sampai saat tu harus Allah mengadakan dan tidak mengadakan. Tak lah. Kalau Allah menentukan ada, wajib ada. Wajib Allah mengadakan. Allah menentukan pada azal tiada, wajib Allah mentiadakan. Harus kat mana lagi? Dia ulama datang juga sifat haruh ni, yang kalau kira kepada qada azali memang tak ada dah. Hikmah dia apa? Yang pertama, untuk menyempurnakan sifat istighna Allah Ta'ala, untuk menyempurnakan, melengkapkan sifat istighna Allah Ta'ala, terkaya Allah, lepas Allah daripada segala-gala. Haruh akan berterima Allah mengada, Allah meniada. Barulah Allah bersifat dengan sifat istighna. Kalau terus pergi kepada wajib itu, wajib mengada, wajib meniada, mana istighna Allah, terkaya Allah mana? Tu. Macam kita lah. Kita tidak istighna. Sebab apa? Kita terikat. Hak ni wajib, hak ni wajib, hak ni wajib. Istighna kita, terkaya kita, lepas kita. Tak terkaya kita, tak lepas kita. Sebab masa wajib kena buat, kena buat. Pandai ni. Jadi kalau Allah ni wajib mengadakan, wajib tidak mengadakan, tak sempurna sifat istighna, sifat terkaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu laginya hikmah, didatangkan sifat haruh pada akal, yang kalau kira kepada qada azali tak ada haruh-haruh dah. Satu laginya nak tolak Mu'tazilah. Mu'tazilah ke wajib selalu Allah Ta'ala nya, wajib terus dia tahu. Wajib Allah buat perkara baik kepada hamba. Wajib Allah buat perkara baik. Allah menjadikan manusia kan, wajib Allah buat baik pada manusia. Biar jadi ada makanan, wajib Allah buat tu. Tu Mu'tazilah. Di Mu'tazilah. Lepas tu hak jadi lapar tu, siapa buat? Allah tak buat jadi lapar. Lepas tu hak buruk itu Allah tak buat. Dah lapar tu, dah dimalah. Tu timbul lapar, kebuluran di tempat yang berlaku peperangan. Peperangan tu benda buruk, Allah tak buat. Dia lagi buat perang, lapar lah. Lapar bukan Allah buat. Lagi kat tu Mu'tazilah. Tapi hak boleh makan ni wajib. Wajib Allah ni buat perkara baik kepada hamba. Ni Mu'tazilah. Ahli sunnah dak. Nak lepas macam Mu'tazilah tu, harus Allah menjadikan perkara baik ada makanan. Allah menjadikan perkara yang buruk tak ada makanan, harus. Tapi kalau tilik kepada qada azali, Allah telah menentukan akan ada makanan, sampai masa wajiblah Allah buat makanan tu. Tu lapis yang kedua. Ni lapis yang kedua, pergi kepada qada azali. Hak haruh ni kira asal. Kira asal. Semuanya barang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak mengadakan, haruh. Allah tak mengadakan, haruh. Gitu je. Jadi pertamanya hikmah didatang ke sifat haruh ni, walaupun kalau fikir pada qada azali tak ada dah haruh-haruh ni. Yang pertama, nak menyempurnakan sifat istighna Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nak tolak Mu'tazilah yang Allah ni wajib.
Orang yang beriman dan beramal soleh, wajib Allah bubuh syurga. Kita tahu dimasukkan syurga dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebut gitu? Nak canggah Mu'tazilah tu. Mu'tazilah, orang yang beriman beramal soleh wajib Allah memasukkan ke syurga. Kita ahli sunnah, Allah masukkan ke syurga dengan kurniaan. Sebut kurniaan tu nak canggah Mu'tazilah. Dimasukkan ke neraka orang yang kafir, orang yang melakukan perkara maksiat dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nak canggah Mu'tazilah juga. Sebab Mu'tazilah sebagai pegangan ahli sunnah, kafir yang menyebabkan masuk neraka, buat maksiat yang menyebabkan masuk neraka, qada Allah taala. Kita ahli sunnah ni dah adil gitu Allah. Mu'tazilah tak adil Allah qadakan kafir maksiat, sampai masa kafir maksiat Allah pun neraka. Tak adil gitu. Jadi kita di sunnah dimasukkan ke neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adil lah tu barang milik dia. Dia nak jadikan macam ni, dia buat lagi lah. Lepas tu akhirnya pun neraka. Hak dia adil lah, bukan kata hak orang. Jadi mana kita diulang seumur tu, dimasukkan ke dalam syurga dengan kurniaan, dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan. Itu dia panggil apa tu? Nak canggah Mu'tazilah. Jadi harus Allah memasukkan orang beriman soleh ke syurga. Harus. Ni semua tak tilik pada qada azali lah. Qada azali menentukan orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke syurga. Tilik pada qada azali, tak ada dah haru-haru ni. Ada ni. Jadi hikmah didatang sifat haru, yakin pada haki, tak ada dah sifat haru. Haru Allah mengada, haru Allah meniada. Haru kat mana lagi? Itu pada hakikat, pada wakil ni lah. Tak ada haru-haru dah. Ni tadilah dua hikmah, dua ilah kenapa didatangkan sifat yang haru ni. Jadi haru Allah mengada meniada. Apakah dalil dia? Ni nak cerita bab dalil pula. Kemudian hak berkaitan dengan harus, pergi pada harus syara', pergi pada ni dia akan cerita di bawah tu. Dahulu ketika membicarakan sifat haru, sudah dibicarakan tu ketika membicarakan sifat haruh dahulu. Bicara sifat haruh dahulu di mana? Bicara sifat haruh terdahulunya surat berapa bicara sifat haruh? Muka surat 16. Surat 16. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fa'lu kulli mumkinin aw tarku. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fa'lu kulli mumkinin aw tarku. Surat 16. Lepas tu dia adalah bicara tu baris yang ke-9 daripada bawah tu, dan masuk pada tiap-tiap mungkin yang harus Allah mengada dan meniada, memberi pahala bagi orang berbuat taat dan memberi seksa bagi orang yang berbuat maksiat. Jadi orang yang buat taat Allah beri pahala, tu mungkin yang berlakulah tu. Orang buat maksiat diberi seksa, mungkin yang berlakulah tu. Dengan bahawa Allah nak beri pahala, Allah tak mau beri pahala, harus pada akal. Orang buat maksiat, Allah nak seksa, Allah tak mau seksa, harus pada akal. Ini ada cerita dahulu ni. Oh, kalau gitu kau, kalau kita buat taat ni harus Tuhan beri pahala, harus juga Tuhan beri syurga neraka. Holah. Kalau orang buat maksiat ni harus Allah menyiksa, mana harus Allah
orang yang buat maksiat ni harus je Allah menyeksa. Harus Allah menyeksa, akal boleh terima. Allah tidak menyeksa dak pun neraka pun akal boleh terima. Ni hak harus pada akal. Tapi harus akal hak asal lah ni, dipanggil akal zati. Ni kena cermat pula sekarang ni. Sebab adalah FB sekarang ni, perkara begini dia tak boleh potong-potong buat TikTok masuk FB. Orang dengar setelah lalu kok jadi bengong orangnya. Dah. Orang yang buat taat harus pada akal Allah beri pahala bubuh syurga, harus pada akal Allah bubuh neraka. Orang buat maksiat harus pada akal Allah seksa neraka, harus pada akal Allah bubuh syurga. Oh, kalau gitu kan kita buat taat ni belum tentu syurga lagi lah. Dah harus. Ni harus pada akal asal. Tapi kalau orang ni buat taat, Allah qada daripada azal sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Orang yang beriman dan soleh, Quran nyatakan akan bubuh syurga. Apa yang Quran nyata tu, itulah qada azali. Apa yang Quran nyatakan itu qada azali, ketentuan Allah pada azal. Allah pun nyata dalam Al-Quran. Faham tak ni? Ginilah contoh ni. Kita pakak, kita menentukan, kita menetapkan satu perkara. Lepas tu kita pun tulislah kertas lah apa yang kita dapat keputusan tu. Kita mesyuarat, kita dapat kena nak netu apa-apa, nak netak apa-apa, sudah putus dah. Ni kita netu gini, kita letak gini dalam mesyuarat. Kita pun tulis lah apa yang kita tentukan dalam mesyuarat. Apa yang kita tulis kena sama, tidak ada bohong pula. Kena sama lah. Mesyuarat tentu kod lain, tulis kod barang lain. Oh, bohong gitu. Jadi apabila Quran nyatakan orang beriman soleh ni syurga, itulah qada azali. Bila Quran nyatakan orang kafir, orang ahli kitab ke, musyrikun ke, neraka, itulah qada azali. Kalau tilik situ tak ada lah haru-haru ni. Jadi harus pada akal. Orang yang buat taat, Allah beri pahala syurga, harus akal zati. Tapi kalau masuk ni dalam TikTok, orang akan jadi pening lah. Tu nanti bawah tu dia akan cerita balik tu. Ni cerita bak dalil dah ni. Bukan cerita bak harus pada akal Allah mengada meniada. Dalil. Tapi huraian di bawah tu ada cerita berkaitan dengan harus Allah mengada, menjadikan, dan harus Allah tidak menjadikan. Walaupun bicara sekarang adalah bicara dalil. Jadi dalil keadaan Allah menjadikan sekali mungkin atau meninggalkan dia, itu harus bagi zat Allah Ta'ala dalil akalnya. Maka kerana bahawasanya jikalau wajib atasnya atas Allah suatu daripadanya, mana daripadanya? Daripada menjadikan mungkin atau meninggalkan. Suatu daripadanya wajib Allah menjadikan atau wajib Allah meninggalkan menjadikan. Allah meninggalkan menjadikan mana? Allah tidak menjadikan lah. Jadi kalau wajib Allah menjadikan ataupun kalau wajib Allah tidak menjadikan, wajib. Kerana bahawa jikalau wajib atasnya atas Allah sesuatu daripadanya, daripada menjadikan atau meninggalkan atau tidak menjadikan, wajib ni pada akal. Pada akal tu takluk pada wajib. Wajib ni wajib pada akal. Wajib pada akal Allah menjadikan, atau wajib pada akal Allah tidak menjadikan. Satu. Atau mustahil atau pada wajib, atau mustahil atasnya atas Allah suatu daripadanya, daripada menjadikan atau meninggalkan menjadikan mungkin. Mustahil pada akal. Mustahil. Mustahil Allah menjadikan. Mustahil Allah menjadikan manusia. Mustahil Allah menjadikan gerak diam manusia. Mustahil Allah menjadikan bangun duduk manusia. Tu pelik pula jadinya.
Kalau wajib ataupun mustahil pada akal? Nescaya bertukar mungkin itu wajib ataupun mustahil. Kalau wajib Allah menjadikan, tak panggil mungkin dah lah, panggil perkara wajib dah jadinya. Kalau mustahil Allah menjadikan mungkin, mungkin tu tak panggil mungkin dah, panggil mustahil lah jadinya. Pada ni, kalau Allah wajib mengadakan sesuatu dah mungkin, tu tak panggil mungkin dah tu, mungkin jadi wajib dah jadinya. Ataupun mustahil Allah menjadikan jadi mungkin tu tak jadi mungkin dah, dia jadi mustahil. Pada mungkin ni perkara terima ada terima tak ada, dah wajib Allah menjadikan, dia tak panggil mungkin dah kita ni. Panggil apa ni? Kita perkara yang wajib. Sebab wajib Allah mengadakan kita, tukarlah jadinya. Jadi kita ni mungkinun ni, perkara yang harus ada harus tiada. Dia mungkinun ni makhluk lah, dia mungkinun, jaizun, makhluk, kainun, alam. Kau tulis je, makna lain-lain. Mungkinun barang yang harus ada harus tiada, jaizun sama makna. Apa benda mungkinun? Apa benda yang barang harus ada harus tiada? Kitalah. Kalau sebut makhluk, makhluk ni ma khalaqahullah, barang Tuhan buat. Siapa? Mungkinun lah, kitalah. Kalau kata hadis, barang yang baru ada, asalnya tak ada, siapa? Kitalah juga. Kalau kata alam, Rabbil alamin, Tuhan Rabb bagi sekarang alam. Alam apa? Tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Siapa? Kita juga. Kau tulis je, mungkinun, jaizun, makhluk, hadis, alam. Kau tulis je. Jadi kalaulah wajib Allah mengadakan, mustahil Allah mengadakan, tak panggil mungkinun dah kita ni. Wajib Allah mengadakan, kita ni perkara yang wajib. Mana apa? Wajib ada. Mustahil Allah mengadakan kita, tu lagi berat tu. Kalau mustahil Allah mengada, tak pernah ada lah kitanya. Tapi kalau mustahil Allah mengadakan kita, kita ni bukan mungkinun dah, bukan jaizun dah, kita ni mustahilun lah jadinya. Bertukar mungkinun, kita ni jadi wajib. Kalau wajib Allah menjadikan, bertukar mungkinun ni kepada mustahil. Kalau mustahil Allah menjadikan ataupun tidak menjadikan. Bertukarlah mungkinun jadi wajib, bertukarlah mungkinun jadi mustahil. Dan yang demikian itu, yang demikian bertukar tu, dan yang demikian itu, yang demikian bertukar mungkinun itu jadi wajib, bertukar mungkinun itu jadi mustahil, tiada menerima akan dia, akan yang demikian itu oleh akal. Akal tak terima. Bukan mungkinun ni, wajib ada wajib tiada, akal tak boleh terima. Wajib ada wajib tiada, zat Allah, bukan zat makhluk. Zat Allah wajib ada. Tiba-tiba kita ni pun wajib ada juga, akal tak boleh terima. Ataupun mustahil nak ada. Mustahil nak ada ni sekutu bagi Allah, Tuhan yang kedua, waktu baru mustahil. Yang wajib ada zat Allah, yang mustahil nak ada syarik, sekutu mana Tuhan yang kedua. Waktu hak wajib ada zat Allah, hak mustahil ada sekutu bagi Allah. Hak kita ni harus ada harus tiada, mungkinlah kitanya. Tak wajib Tuhan menjadikan kita, tak mungkinlah kita jadi perkara wajib lah pulaknya. Akal tak terima bertukar gitu. Mungkinun apa? Harus ada harus tiada, kekal gitu. Itu dalil akal. Mana kalau Allah wajib menjadikan, mustahil Allah menjadikan, bertukar mungkin jadi wajib.
bertukar mungkin jadi mustahil, bertukar seumpama tu tiada menerima akan dia oleh akal. Itu terjemahan matan Ummul Barahin. Ini nak hurah satu-satu pula ni. Hurah satu-satu di bawah tu kena tengok molek lah tu. Di bawah tu dia akan pergi kepada harus akal, harus syarak, atau dia pakai harus akal aridi. Saya sebut dalam hak kata Daibi tadi lah, TikTok tu. Kalau orang tanya kita, harus ataupun tidak orang yang beriman Allah bubuh neraka? Harus atau tidak orang yang kafir Allah bubuh syurga? Harus ke tidak? Orang tanya gitu. Nak jawab macam mana? Orang beriman, beramal soleh, Allah bubuh neraka, akan diterima ke tak? Kita pun menunggu. Mana mungkin gitu Quran kan? Quran tu pergi pada lapis yang kedua. Akal aridi dia panggil. Akal zati asal. Dah beriman ke, beramal soleh ke, qada lah ke, bukan hak hamba pun. Syurga ke, neraka ke, hak Tuhan lah ke, Allah nak pun mana pun boleh apanya, barang milik dia. Haruslah. Lepas tu kalau kafir orang buat maksiat pula Allah bersyurga, dah kafir maksiat dia pun qada juga. Allah nak buat ke mana? Nak buat syurga pun neraka. Harus akal dia terima barang milik dia. Lepas tu Quran kata, tu hak aridi. Tu aridi tu. Cuma kita aridi tu lah. Kita nak letak faham molek ari ni. Ari ni yang kedatangan gitu tau. Pada kedatangan, bukan kedatangan penyakit tu. Penyakit tu penyakit kedatangan, hak tak sedar tu. Ada kedatangan. Atau kalau hak tunggu besok contohnya, ma'arik disukung, tu buat jatuh. Ma'arik disukung. Arik itu arik. Ma'arik disukung. Ma'arik disukung, hak asal dia mak asli. Satu alih dua harakat, itu asal dia. Tapi dah nak sukung, nak wakah. Nak sukung, nak wakah tu jadi ma'arik itu. Cuba kalau wasal. Cuba kalau wasal. Jadi ma'arik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, wasal mana? Malik yaumiddin wa iyyaka nasta'in. Nak wasal pakai kok. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagi ma'rif disukung. Ma'rif disukung apa asli ni? Ma'rif disukung ni kerana dia nak baca sukun bagi mati, kerana dia wakaf. Maka jadilah ma'rif disukung. Arif tu arif. Kalau asal mak asli je. Mana kalau asal lah. Kalau asal ma'rif disukung apa? Ma'rif disukung ni kerana dia nak wakaf. Dia nak baca bagi mati kerana dia nak wakaf. Atau arik tu. Pada arik. Asal mak asli asal. Dah kerana dia nak sukung, kerana nak wakaf, apa timbul ma'rif disukung. Jadi hak asal dia beriman soleh pun qada. Syurga neraka milik Allah. Allah nak bubuh mana? Allah bubuh kena barang milik dia. Orang kafir buat maksiat qada. Hari akhir Allah nak bubuh syurga neraka ke barang milik Allah. Harus akal hak asal. Hak arik, tengok Al-Quran kata macam mana. Tu arik lah tu. Mana? Aridi. Kalau soal gitu kita jawab macam mana? Harus ataupun tidak Allah Ta'ala memasukkan orang yang beriman soleh ke dalam neraka? Harus ataupun tidak Allah Ta'ala memasukkan kafir yang buat maksiat ke syurga? Harus akal zati. Mustahil akal aridi. Jawapan dia gitulah. Harus akal zati, barang milik Allah. Mustahil akal aridi, sebab bercanggah dengan Quran. Arik tu kerana kita pandang balik Quran lah. Arik tu arik kerana kita pandang ayat Quran. Pandai Quran kok
mustahil lah. Quran kata lain, Tuhan buat kok lain. Mustahil sebab Quran kata itulah qada azali. Sampai masa qada azali tak berlaku, Allah buat pasal lain, jadi lupa Allah Ta'ala. Allah netu kok lain, Allah buat kok lain. Allah letak kok lain, Allah pergi buat kok lain. Itu lupa Allah Ta'ala gitu. Allah lupa gitu, mustahil. Apa dia? Mustahil akal aridi. Dipanggil mustahil syarak. Nanti akan cerita tu. Sebab dia ada cerita di bawah tu. Lebih panjang daripada cerita surat 16 lagi ni. Pada sini cerita dalil je, bukan cerita menjadikan tidak menjadikan, bukan, itu dah cerita dalil semata-mata. Tapi kita ulang balik haruf ni. Kita ulang balik. Ini bicara dalil je. Habis dah, tak ada bicara dalil je. Tapi panjang di bawah tu. Tapi kena cermat molek lah, kena perhati molek. Jadi hak haruh-haruh ni, hak ni hak asal. Inilah pagi ni kita akan berada di Masjid Nibung ataupun tidak. Akan boleh terima belaka. Akan boleh terima belaka. Allah nak letak di Masjid Nibung ke nak letak paling, akan boleh terima perkara haruh. Mungkin belaka. Kira asal. Allah qada azab. Allah telah menentukan pada azab macam mana. Allah menentukan pada azab akan ada Masjid Nibung. Wajib akal aridi. Allah mengadakan kita Masjid Nibung. Mustahil akal aridi. Allah letak kita tempat lain. Sebab apa? Qada azali lain, buat kok lain, jadi lupa Allah Ta'ala. Bagi kuasa je harus. Contohlah pagi ni mana cerah gini ke, hujan ke, harus pada akal lah ke? Akal boleh terima. Kalau pagi ni hujan, akal boleh terima. Musim tak habis lagi dah, habis dah. Tak kira lah, akal boleh terima. Harus akal. Tapi kalau tilik pada qada azali, nyata dah qada azali. Qada azali ghaib. Malaikat pun tak tahu. Tapi qada azali akan diketahui pada siapa masa. Sebab masa pagi ni cerah molek tak hujan, itulah qada azali, tak hujan. Jadi kalau tilik pada qada azali, kalau pagi ni hujan, mustahil. Mustahil lah. Sebab apa? Qada azali menentu dah hujan lah. Tapi sebelum tu, kalau tak kira pada qada azali, akan boleh terima. Pagi ni dah hujan, akan boleh terima. Pagi ni Allah menjadikan hujan, akan boleh terima. Allah kuasa kan. Kemudian hujan kedok, balik pada adah lah pula kita je pula. Adahnya kalau musim gini, gitulah. Kalau musim gini kan, hujan tak hujan, harus adah. Kalau musim gini lah. Kalau adah tu bak adah, bak lain. Bak sama-sama bak lain. Ni bak akal. Dia akan pergi balik ni cerita berkaitan dengan harus akal. Dalil sesadah dalil. Dia akan cerita bawah sikit lagi tu dalil tu. Dalil dia akan cerita bawah tu sikit. Pada bola pergi kepada hak bicara hak aridi tadi. Bicara hak aridi. Dia nak hurah hak mata Ibrahim. Bermula makna mungkin itu. Nak hurah mungkin belum. Sesat dah. Dahulu bicara dah mungkin tu apa. Sekarang ni dalil je ni. Dalil sifat harus bagi Allah. Harus Allah menjadikan sekian mungkin atau meninggalkan dia. Cerita tu dah. Tak hurah dah mungkin-mungkinnya apa. Mungkin hurah dah dahulu ni. Ni dia hurah ulang balik. Bermula makna mungkin itu iaitu yang harus, yang perkara yang harus pada akal wujudnya, adanya dan adamnya dan tiadanya. Itu mungkin jaizum lah. Mungkin jaizum satu makna. Mana apa? Perkara yang harus pada akal wujudnya dan perkara yang harus pada akal adamnya. Harus pada akal ada dan harus pada akal tiada. Tiada berat salah suatu dan keduanya atas taulangnya. Tiada berat bagi salah suatu dan keduanya daripada wujud
Dan Adam atas taulangnya, atas gu dia. Atas gu dia. Taulang ni kita kawan dah. Gu lah gu. Dah kawan gu dah. Gu. Dari mana gu dia mah? Sekali ada gu semua kan. Kan kita biasa ada kawan kita. Sekali tu seorang. Kita berkata, mana gu dia mah? Gu tu kawan lah. Mana taulang ni? Sama berat antara wujud taulang dia Adam. Antara Adam taulang dia wujud sama je. Tu tiada berat bagilah sesuatu dan keduanya atas taulang. Sesuatu ni kalau wujud taulang dia Adam sama berat je. Kalau sesuatu ni Adam taulang dia wujud sama je. Mana apa? Sama berat antara wujud dan Adam. Ada dan tiada. Kata setengah ulama, tak sama berat. Berat tiada lah sebab dia asal tiada. Kalau asal tiada, berat sebelah tiada lah. Tapi kalau sekarang ni ada, berat sebelah ada. Tak sebelum ni kita tiada. Tiada dengan ada, berat sebelah tiada. Sebab kita dalam keadaan tiada. Kemudian Allah mengadakan kita. Setengah ada ni mungkin juga. Ada dengan tiada sama berat. Kalau kira berat ada lah sebab tengah ada. Gitu je lah. Di sini dia kata sama berat je. Antara tiada dan ada. Itu mungkin. Maka jikalau wajib atas Allah Ta'ala suatu dia mungkinun. Wajib. Hak sama berat je ni. Harus je. Dia contoh seperti memberi pahala bagi orang berbuat taat. Seperti memberi pahala bagi orang berbuat taat. Memberi pahala tu mungkin lah tu. Suatu dia mungkin lah tu. Dia contoh tu lalu dah. Contoh memberi pahala selalu dah. Orang ni hak payahnya. Memberi pahala bagi orang yang berbuat taat. Banyak contoh mungkin ni. Tapi dicontohkan memberi pahala. Memberi pahala bagi orang berbuat taat kot. Lah sensitif jadinya. Contoh waktu. Kalau contoh mungkin hak lain senang. Contoh gerak diam ke senang. Ni contoh memberi pahala. Digi pada contoh hak sensitif lalu dah. Sensitif mana apa? Kena cermat. Kalau tidak boleh jadi salah faham. Kalau tidak boleh jadi salah faham. Sebab ni pergi kepada nanti bicara aridi tu lah. Bicara aridi tu. Jadi hak ni hak asal, hak zati, hak asal. Seperti memberi pahala bagi apa-apa taat. Wajib ni pada akal. Maka jikalau wajib pada akal di hujung tu takluk pada wajib. Pada akal, yakni wajib pada akal. Maka jikalau wajib atas Allah Ta'ala suatu dia mungkin. Seperti memberi pahala bagi yang berbuat taat. Wajib ni pada akal. Atau mustahil. Mustahil tu atau pada wajib. Atau mustahil bagi hak Allah Ta'ala. Mustahil bagi hak Allah Ta'ala suatu daripada mungkin ni. Mana? Seperti kufur dan maksiat pada akal. Artinya mustahil itu pada akal. Artinya mengkupu orang yang kafir dan menseksa orang yang asi, orang yang derhaka. Nescaya jawab dia. Mana sini hak mungkinun ni? Mungkinun ni kufur dan maksiat. Mustahil. Kenapa? Mustahil Allah mengkufurkan orang yang kupu. Mustahil Allah menyeksa orang yang asi derhaka. Kita ambil ayat ni. Nescaya bertukar-tukar mungkin itu wajib. Kalau wajib Allah memberi pahala bagi orang yang berbuat taat. Kerana makna wajib itu barang yang terdapat pada akal ketiadaannya. Dan wajib Allah memberi pahala bagi berbuat taat. Jadi tak panggil mungkin tu, panggil wajib lah. Kerana makna wajib itu barang yang terdapat pada akal ketiadaan tu wajib. Kan wajib ni kan barang yang tak terima ketiadaan. Atau bertukar mungkin itu mustahil. Mana? Mungkin macam contohnya kufur dan maksiat ada. Mustahil Allah mengkufurkan orang yang kafir. Mustahil Allah menyeksa orang yang derhaka.
Oh, jadi mustahil pula dah Jadi betul mungkin itu bagi itu mustahil. Mana mungkin? Menyeksa orang asi mungkinun. Tak? Mustahil Allah menyeksa. Oh, tak ada mungkin. Itu panggil mustahil lah jadinya. Kerana makna mustahil itu jadi kerana tu. Oh, tu tak ada kerana kan? Tambah kerana. Dia kena sama atas tu. Sama dengan nescaya bertukar mungkin itu wajib kerana makna wajib. Sini pun sama dia. Atau bertukar mungkin itu mustahil kerana makna mustahil itu barang yang tiada dapat pada akal adanya. Itu mustahil. Dan yang mereka itu bertukar mustahil kerana bahawasanya menukarkan hakikat yang mungkin jadi wajib, hakikat yang mungkin jadi mustahil. Itu mustahil sama sekali. Jadi dua contoh sininya, yang pertama memberi pahala, yang kedua menyeksa orang yang asi yang derhaka. Jadi memberi pahala mungkinun, menyeksa orang asi mungkinun. Kalaulah wajib Allah memberi pahala, jadi beri pahala tak mungkin, udahlah panggil perkara wajib. Mustahil Allah seksa orang buat maksiat. Seksa orang maksiat ni mungkinun, jadi tak jadi mungkinun, udahlah jadi perkara mustahil jadinya. Dia contoh comel lalu dah. Tu panjang lagi dibicara di bawah tu nanti. Tu kena perhati molek lah. Yang pertama dia bagi contoh memberi pahala bagi orang yang taat, menyeksa bagi orang asyik buat maksiat. Hukum asalnya pun mungkin belaka. Akan boleh terima beri pahala. Tak beri pahala orang buat taat, hak dia, hak Allah Ta'ala. Seksa buat maksiat, tak seksa buat maksiat, mungkin no. Tiba-tiba dah wajib Allah memberi pahala bagi yang berbuat taat. Jadi memberi pahala hak hukumnya, hak asalnya mungkin no, jadi wajib. Bertukar hakikat mustahil gitu. Lagi pula pada menyeksa orang yang asi, orang buat maksiat, mungkin no, mustahil. Dia tak mustahil pula. Mustahil. Jadi menyeksa orang yang asi ni mustahil, jadi tak mungkin lah jadinya. Mana apa? Harus Allah beri pahala pada orang buat taat, harus Allah menyeksa bagi orang buat maksiat. Harus akal zati. Bukan wajib, bukan mustahil. Harus akal zati. Sebab itu mungkinun belaka. Itu mungkinun belaka. Barulah pergi pada selapis laginya, pergi pada hukum syarak, pergi kepada Quran kata macam mana. Itulah qada azali. Quran kata orang yang buat taat akan diberi pahala, dimasukkan ke syurga. Orang yang buat maksiat akan diberi dosa dan akan diseksa dalam neraka. Itu hak Quran sebut. Kalau tilik situ jadi wajib syarak atau wajib akal aridi. Orang yang buat taat Allah bersyurga, Allah beri pahala. Orang buat maksiat Allah menyeksa. Tilik situlah pulaknya dia panggil wajib syarak ataupun wajib akal aridi. Wajib syarak, wajib akal aridi ni dalam kitab Al-Misbahul Munir menyatakan bahawa terkadang jahil dalam perkara ni oleh mereka yang tidak disangka-sangkakan jahil. Siapa yang tidak disangkakan jahil? Siapa? Orang yang berilmu lah. Kalau kita orang kampung tak disangka-sangka jahil. Reti tau orang pelik. Kamu reti? Kamu tak reti. Maknanya kalau orang kampung ni bukan jahil tu. Jahil memang saka sungguh dah. Kita dah reti. Memang mudah reti. Tahu dah kalau kita orang kampung ni pandai atau orang pelik. Hebat mu. Pandai juga mu deh. Ingat mu jahil. Maknanya kalau kita orang kampung kau, disangka-sangka jahil lah. Aku tahu dah mu tak reti benda ni. Belajar tambuh apa tambuh. Buat bodoh sombong gitu, buat lembu kenyang je. Pelik apa kalau mu dah reti?
Dah faham ni. Ustaz tu ngajak pelik apa mu tak faham. Benar. Makan kepala ikan banyak. Kena tu kata lah. Makan kepala ikan banyak. Jadi benar dia kata bodoh. Kata orang tua. Siapa yang tidak disangka-sangkakan jahil, tiba-tiba jahil? Siapa? Orang yang berilmu agama lah. Ni nak cerita bab hukum syarak, hukum akal aridi. Macam tadi lah. Memberi pahala bagi orang buat taat masuk syurga. Tu wajib syarak atau wajib akal aridi. Ni kita bicara hukum akal zati hak asal. Dia orang berilmu tiba-tiba dia pening juga, jahil juga. Itulah kita ambil sebab ni menyatakan bahawa dalam bab ni yang tidak disangka-sangkakan jahil tetapi jahil juga. Ni kena cermat lah. Hak mana hak hukum akal hak zati dengan hukum syarak ataupun hukum akal aridi. Bila jadi nak hurah lagi ni, ada pun memberi pahala Allah Ta'ala itu bagi berbuat taat. Memberi pahala ni pada syarak. Memberi pahala ni pada syarak. Apa pada syarak? Bukan syarak hukum 5 wajib sunat harum haram makruh, bukan. Pada syarak pada akal aridi. Dah Quran kata mana? Orang buat taat, Quran kata mana? Hadis janji macam mana? Hadis fadilat tu apa tu? Tu janji pahala belaka tu dalam hadis Nabi. Kalau kepada syarak pada akal aridi, maka iaitu wajib kerana sudah dijanjikan dengan kebajikan. Dan menjadi janji itu dan menyalahi janji kebajikan itu kekurangan, dan kekurangan atas Allah itu mustahil. Ni lagi nak kena ambil molek nanti. Hak berkaitan dengan hukum syarak, hukum akal aridi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.